Menarik 10. Komitmen Kerajaan Sarawak dalam menyediakan kemudahan kepada rakyat terbukti melalui kerja naik taraf Masjid Al-Muttaqin di Sarike. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh berkata, projek yang bernilai 9.5 juta ringgit itu dijangka siap pada Mei 2022. Katanya lagi peruntukan itu diluluskan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng selepas meninjau sendiri keadaan masjid itu dalam siri lawatan kerja beliau ke Sarike tahun lalu. Masjid itu nanti dijangka mampu memanfaatkan lebih 1,500 jemaah. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mengingatkan pihak berkuasa tempatan serta polis di negeri itu supaya lebih tegas semasa melaksanakan pemantauan sepanjang penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB ketika ini. Menurut kenyataan Istana Alam Shah hari ini, Sultan Sharafuddin kecewa kerana masih terdapat segelintir pihak, khususnya pengendali premis hiburan dan makanan, tidak mengambil serius, lalai dan ingkar dalam mematuhi arahan PKPB. Menurut kenyataan itu, Baginda juga khawatir sekiranya rakyat terus berdegil dari segi pematuhan prosedur operasi standard PKPB yang menyebabkan penularan pandemik COVID-19 sukar dibantera sepenuhnya. 3 buah rumah musnah dalam insiden kebakaran awal pagi di Kampung Hilir, Kabong pada Isnin. Menurut Pusat Gerakan Operasi Bomba dan Penyelamat Negeri, pihaknya menerima maklumat kejadian sekitar jam 4.47 pagi. Sejurus menerima panggilan katanya, sebuah jentera dengan kekuatan 7 anggota segera ke lokasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Saratok. Setiba di lokasi, pasukan mendapati 3 buah rumah terbabit telah musnah sama sekali. Puncak kejadian masih disiasat dan tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Saban tahun, manusia menjadi mangsa makhluk halus yang menjadi punca pandemik. Antara pandemik terbesar yang pernah menyerang populasi dunia dalam skala yang besar ialah maut hitam atau Black Death. Wabak ini dipercayai bermula sekitar tahun 1346 hingga 1353 dan meragut sekitar 200 juta jiwa. Puncanya sejenis bakteria dikenali sebagai Yersinia pestis yang dipercayai sudah pupus pada zaman ini dan ia disebarkan melalui kutu. Wabak cacar air pula bermula sejak zaman Empayar Mesir dan menyerang sekitar 56 juta manusia. Virus ini dikenali sebagai virus varicella dan tersebar melalui udara apabila seseorang yang menghidap cacar air itu mengalami batuk atau bersin. Ia boleh merebak dengan menyentuh atau menyedut masuk partikel virus yang terdapat pada cecair yang keluar daripada peluh. Dengan kecanggihan teknologi perubatan moden, cacar air mampu dicegah dengan vaksin. Yang terakhir ialah pandemik COVID-19, juga dikenal sebagai pandemik coronavirus yang berlaku secara global hari ini. Pandemik ini mula dikesan pada pertengahan Disember 2019 di Bandar Raya Wuhan sehingga 28 September 2020, lebih 33.4 juta kes COVID-19 telah dilaporkan di lebih 188 buah negara dan wilayah. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus kini menjalani proses kuarantin kendiri selepas kontak rapatnya disahkan positif COVID-19. Beliau memaklumkan perkara itu pada Ahad sambil mendedahkan bahawa dirinya tidak mengalami sebarang gejala setakat ini. Sejak COVID-19 tercetus di China pada akhir tahun lalu, Tedros menerajui usaha Agensi Kesihatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB itu untuk memerangi pandemik berkenaan yang sudah meragut hampir 1.2 juta nyawa dan menjangkiti lebih 46 juta orang di seluruh dunia. Dalam pada itu, beliau turut menegaskan bahawa amat penting untuk semua pihak mematuhi panduan kesihatan. Jemaah umrah mula tiba di Tanah Suci pada 1 November apabila Arab Saudi mula melonggarkan syarat sekatan COVID-19. Pesawat pertama yang membawa 400 jemaah dari Pakistan dan Indonesia mula mendarat di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz pada hari Ahad. Terlebih dahulu, semua penumpang telah membuat saringan pemeriksaan kesihatan dan ketibaan para jemaah dari luar negara perlu menjalani kuarantin selama 3 hari sebelum mereka dibenarkan masuk ke Masjidil Haram di Mekah. Hanya jemaah umrah yang berusia 18 hingga 50 tahun boleh mengambil bahagian dalam melakukan umrah dan ia terhad kepada 20,000 orang sehari.
Pada Ahad, Arab Saudi telah melaporkan sejumlah 347,282 kes COVID-19 dan kematian dianggarkan sebanyak 5,402 orang. Pembekuan program Malaysia Rumah Keduaku MM2H memberi ruang kepada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC serta agensi berkaitan untuk menilai semula program tersebut. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata pembekuan buat sementara waktu itu bertujuan membolehkan program tersebut dikaji semula secara komprehensif oleh MOTEC dan agensi yang terlibat. Penutupan sempadan negara serta kawalan kemasukan warga asing ke negara ini sejak tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac lalu merupakan masa terbaik untuk kerajaan menjalankan penelitian semula terhadap program ini. Bagaimanapun katanya, MOTEC mengalu-alukan pemohon yang masih berminat menyertai program itu dan membuat permohonan semula apabila ia kembali diaktifkan kelak dengan mematuhi syarat dan terma semasa. Pemain prolifik kucing FA Joseph Kalangti mengakui pasukannya berhadapan cabaran sukar dalam kejohanan Piala Malaysia selepas diundi bertemu juara musim lalu, Johor Darul Takzim JDT. Menurut bekas pemain kebangsaan itu, beliau percaya akan kemampuan rakan-rakan sepasukannya untuk memberikan saingan kepada mana-mana pasukan yang akan ditemui. Format kalah mati dalam kejohanan TM Piala Malaysia musim ini katanya akan menyukarkan mana-mana pasukan, tetapi Joseph yakin kucing FA mampu mencipta kejutan dalam perlawanan pembukaan pada 6 November ini. Presiden Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS Datuk Posa Majais menegaskan pihaknya mungkin akan menarik diri daripada bersaing dalam Liga Malaysia musim depan. Menurutnya langkah itu terpaksa dilakukan sekiranya masalah kewangan yang dialami pihaknya masih tidak menemui jalan penyelesaian. Memetik laporan akhbar tempatan, pihaknya sedar pendekatan yang diambil bakal memberi kesan terhadap pasukan yang beraksi dalam kejohanan anjuran Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM selepas ini. Tegasnya, ia merupakan langkah akhir yang akan dilakukan sekiranya masih tiada pihak yang tampil menghulurkan bantuan. Beliau menegaskan tindakan menarik diri dilihat sebagai jalan terbaik untuk mengelak masalah yang menjerut persatuan tersebut terus berpanjangan. Dua pembantu kedai makan warga Indonesia masing-masing dipenjara 5 hari oleh Mahkamah Magistrate di Petaling Jaya selepas mengaku bersalah tidak memakai pelitup muka dan bekerja di kedai makan melebihi waktu yang dibenarkan. Magistrate M. Barat menjatuhkan hukuman terhadap Asep Iskandar Nasution dan Dasmun San Rusdi serta memerintahkan hukuman penjara bermula dari tarikh tangkapan pada 20 Oktober lepas. Mereka dituduh mengikut Peraturan 10 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020 yang membawa hukuman denda maksimum RM1,000 atau penjara yang boleh menjangkau 6 bulan atau kedua-duanya. Menarik 10.